Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini tutorial saya nak menunjukkan tentang cara menggunakan drawing basic yang ada dalam AutoCAD. Okey, untuk video tutorial kali ini saya akan membawakan dan memperkenalkan beberapa item yang ada. Okey, contohnya dalam drawing ni kita nampak dia ada untuk lukis line, kita ada lukis untuk polyline, kita ada circle, kita ada arc, kita ada rectangle ataupun polygon, kita ada ellipse dan juga kita ada hatch. Okey, tapi untuk tutorial hari ini saya nak memperkenalkan tiga benda ni dahulu, iaitu penggunaan untuk line, polyline dan circle. Okey, jom kita go through satu persatu. Hari ini saya akan menerangkan cara menggunakan basic drawing yang ada dalam AutoCAD. Kita just klik home di atas ni dan kita boleh pilih antara ikon-ikon yang ada di sini, contohnya line, polyline, circle, arc, rectangle, ellipse dan juga hatch. Okay, kesemua-semua ni kita akan pakai dalam buat drawing basic kita nanti. Okay, yang first kali kita guna line. Okay, cara nak gunakan line, kita just boleh klik di sini. Okay, klik saja command line di sini. Dan di atas drawing canvas kita ni kita boleh pilih dekat mana specify first point kita. Okey, di sini dia beritahu kita nak start point di mana. Di sini adalah nilai koordinat yang kita nak letak. Sekiranya kita nak start dengan koordinat 00, kita just mudah saja klik line ataupun shortcutnya kita boleh tekan L, enter. Okay, specify first point, kita letak koordinat 00, 0,0, enter. So di sinilah bermulanya kita punya first point kita di koordinat 00. Okay, bagi contohnya kita nak mula dengan koordinat 50 pun boleh. Kita type L, enter. Kita just letak 50,50, enter. So di sinilah bermulanya kita punya koordinat 50-50. Okey. Sekarang ni saya nak terangkan apa itu polar mode dan ortho mode dalam menggunakan line ni. Okey, dalam menggunakan line, sekiranya kita tengok kat sini ada, ini adalah polar mode, ini adalah ortho mode. Okey, dia ada shortcut dia. Kalau kita tengok kat sini, shortcut dia untuk polar kita tekan F10, untuk ortho mode kita tekan F8. Okey, kita try matikan polar tracking ni. Okey, dengan klik ikon di sini. So dia kalau tak biru ni maksud dia tak hidup lah. Kalau dia biru maksudnya kita tengah on kan. Kita off kan dulu. Okey, apa yang membezakan on dan off untuk polar mode? Kita cuba buat line, L, enter. Okey, kita cuba buat line yang lurus. Okey, kita buat line lurus. Okey, sebenarnya kalau kita tengok balik, kita zoom, line yang kita buat ni tak berapa nak lurus lah. Okey, berbanding dengan kita menggunakan polar mode on. Okey, kita onkan polar mode, kita cuba buat line. Okay. Apa yang membezakannya adalah kita di-assist, dibantu dengan garisan hijau ni. Kalau kita tengok balik kat sini, kita ada garisan hijau yang membantu kita nak buat garisan lurus. So kita tidak buat garisan lurus. Okay. Yang ini confirm surely memang lurus lah. Okey, apa beza pula dengan auto mode? Kita hidup kat auto mode, kita cuba buat line. Okey, line menggunakan auto mode ni, dia hanya boleh buat line vertical dan horizontal sahaja. Okey, awak nak letaklah sudut 35, 45 tak boleh, sebab dia dah lock untuk vertical dan horizontal saja. Contohnya sini, 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 bawah. Yang itu je lah kita boleh buat. Dia tak boleh buat sudut yang macam kita boleh buat menggunakan polar mode. Contohnya polar mode, kita hidupkan polar mode. Okay, kita boleh buat sudut 35, kita boleh buat sudut 150, okay, 220 dan lain-lain lah. Okay, itu adalah basic drawing untuk menggunakan
line dan juga kaedah menggunakan pola tracking dan juga auto mode. Kita cuba buat kita cuba buat latihan sini. Okay, cuba dekat sini. Okey, sini ada latihan satu kita nak kena buat. Kita cuba redraw balik drawing ni. Okey. Dengan first point ni letak sini. Okey, first point ni kita boleh cuba letak 0-0 ataupun kita cuba letak 50-50 lah. Kita guna 50-50. Okey, caranya adalah line, enter. Okey, specify first point. Okey, di sini sebenarnya coordinate ni kita boleh letak apa-apa saja nilai. Contohnya kita letak first point, kita letak 50,50. Okey, dia akan memulai di sini. Okey, untuk second point. Second point ni kalau kita tengok dekat bawah, begitu kat situ specify next point. Okay, specify next point. Apa yang dia bagi kat sini? Okay, kat sini dia minta jarak. Okay, dia minta kita punya jarak dan juga angle untuk next point. Sekiranya kita ada jarak 100 seperti dalam kita soalan tadi, jarak 100, kita kena tahu angle daripada first point ke second point ni, angle dia berapa. Okay, angle straight ni adalah angle kosong. Sekiranya dia ke atas, ni adalah 90. Sekiranya dia ke kiri, dia adalah mengikut lawan jam lah. Kalau kita tengok balik angle ni, so daripada kosong 90, so sini akan jadi 180 dan ke bawah 270. Okey. Right. So saya nak guna dia. Okey. Next point kita berjarak 100. Okey, cara nak guna ialah kita letak jarak 100 dulu. Koma dengan menggunakan ikon sudut macam ni. Okey, kalau kita tengok balik ada ikon sudut sini. Okey, ikon sudut ada sebelah huruf M tu. Okey, kita letak ikon sudut dan kita letak kosong sudut dia. Kita tahu jarak dia ni kosong. Enter. So kita dah siap first point dan second point. Okey. Next kita pergi ke 35, sudut 35. Okey, kat sini dia minta sudut 35 dan juga jarak 119.85. Okey, cara untuk kita next point dia pula adalah kita letak jarak dulu 119.85. Okey. Letak lambang sudut 35. Enter. So, dah siap untuk third point. Next, dia bagi kita jarak 90. Sudut ke atas adalah 90 degree. Okay, 90 degree. Okey, kita try buat jarak 90 bersudut 90. Enter. Okay, dia naik macam ni. Right, next dia bagi kita sudut ke belakang 180 dengan nilai 80 jarak. Okey, kita nak buat, kita letak jarak 80 dahulu. Lepas tu kita tekan lambang sudut, letak 180. Okey, so kita nampak dia dah bergerak ke belakang. Dan last kali, sekiranya kita nak tutup, okey, kita tahu dia last dia penutup di sini. Kita boleh saja untuk klik di sini. Okey, klik saja di ujung ni sampai keluar kotak hijau tu sebagai endpoint dia. Klik saja. Okey, klik saja dia dah tutup. Jika tak, kita boleh tekan C, enter. So, dah close. Siap. Ini adalah latihannya menggunakan line. Okey, seterusnya kita akan belajar menggunakan polyline. Okey, antara yang kita boleh buat adalah kita klik polyline. Okey, klik polyline ataupun kita boleh gunakan shortcut dia PL, enter polyline. Okey, kat sini dia minta kita starting first point. Kita boleh buat first point, second point, third point, fourth, and kita tutup lah.
Okey, apa yang membezakan polyline dan line adalah, contohnya saya ambil satu line lagi. Okey, tutup. Okey, yang bawah ni adalah polyline. Yang ni line. Apa yang membezakannya adalah jika kita klik di line satu sini, okey, line ni dia merupakan separate line. Okey, separate line. Berbeza pula dengan polyline. Jika kita klik, dia adalah satu single object. Berbeza dengan ni adalah single line, satu-satu ini dipanggil sebagai single line. Okey, ni single line, single line, single line. Tapi untuk polyline dia adalah satu single object. Yang mana jika kita buat, dia akan satu garisan yang berterusan lah, garisan yang lurus, garisan yang bersambung-sambung dan tak putus. Okey, sekiranya kita nak putus-putuskan dia, kita boleh type explode. Okey, explode. Okey, kita boleh explode dan select object, enter. So dia akan jadi single line. Sekiranya kita nak combine dia balik, kita type join, J-O-I-N ataupun J-O, enter. Select object, enter. So dia jadi satu single line semula. Okey, kita cuba buat sampel yang ada. Okey, contohnya untuk polyline ni. Okay, first untuk dia minta kita starting point, kita select satu point di mana-mana kita nak. Okay, kalau kita perasan di bawah ni dia ada tulis arc, half width, length, undo width. So yang ni kita boleh guna lah. Selalunya kita akan guna adalah arc dan width. Yang lain-lain ni tak pakai sangat. Okay, sebagai contohnya untuk arc. Okay, macam mana kita nak aktifkan arc ni? Kita boleh klik di sini, ataupun kita boleh type A, enter. Okay, so arc. Okay, saya tunjuk contoh lagi sekali. TL, enter. Kita buat satu first point, and then kita letak second point. Untuk third point ni, contohlah kita ada arc kita nak buat. So type A, arc, and then kita lukis. Okay, sekiranya kita nak continue dengan arc lagi, kita boleh continue arc. Okay, kita boleh continue arc. Dan sekiranya kita dah tak nak pakai arc lagi dah, kita terus type L sebagai line. Okey, kat bawah ni kalau kita tengok dia ada command yang terbaru. Kita tambah lagi angle, center, close, direction of your radius dan lain-lain lah. Itu kita boleh pakai. Contohnya kalau kita tak nak pakai arc lagi, okey, tak nak pakai arc, kita boleh type L, enter, dan dia akan jadi line semula. Okey, ini adalah penggunaan polyline dan arc. Okey, selain pada tu, kita boleh guna juga polyline, enter, klik. Okey, contohnya kalau kita nak buat anak panah, anak panah, kita boleh klik first point dulu, TL, enter, first point. Okey, kita boleh tekan width, W, enter. Okey, dia minta kat sini starting point kita. Okey, untuk buat anak panah, kita tahu yang ujung anak panah tu dia tajam kan. So dia bermula dengan kosong lah, width dia. Okay, width ni maksudnya ketebalan. Okay, kita nak buat ketebalan ni. So starting kita buat kosong dulu. Okay, kosong, enter. So dia nak ending dia. Ending ni kita buatlah dalam 10 ke 50 ke, tak kisahlah. Ikut ketebalan yang kita sesuai ataupun ikut drawing yang ada lah. Kita guna 10, enter. So dia akan naik macam ni. Okay, then kita letak jarak apa kita nak. Contohnya kalau letak jarak dalam 30, tak 30, kita sudah ada jarak. Dan nak buat echo dia pula. Untuk anak panah, kita nak buat echo dia. Takkan kita nak buat anak panah echo dia sama juga ketebalan dia kan. At least anak panah dia echo dia pendek sikit, kecil sikit tebal dia kan. So kita masuk balik width. Okay, starting untuk echo dia tadi yang tebal yang depan tadi kita dah pakai 10. Kita ambil separuh pada 10, ataupun kita ambil 4, ataupun ambil 5 lah. Ambil 5 untuk starting width, 5, enter. Dan ending dia pun kita ambil 5, enter. So kita ambil jarak dia. Contohnya kita ambil jarak dia 30 juga. So enter lagi sekali untuk matikan command. Dah siap anak panah. Okay, sekiranya kita nak continue balik polyline, okay, dengan menggunakan ketebalan kosong. Okay, kat sini bila kita start, dia akan jadi tebal yang last kita pakai.
Okay, macam biasa kita tekan width balik, enter. Kita letak kosong, enter kosong semula. So dia akan jadi seperti biasa balik lah. Okay. Itu adalah untuk command bagi polyline. Ok, seterusnya kita gunakan aplikasi circle pula. Ok, jika kita scroll down circle ni, kalau tengok anak panah di bawah ni, kita ada perasan dia ada center radius, center diameter, 2 point, 3 point, 10 radius dan 10. So, untuk aktifkan command circle, kita boleh klik circle di sini. Ok, specify center point, ataupun kita boleh klik C sebagai shortcut, enter, specify first point. Ok, jika kita perasan di sini, kat bawah ni diminta specify radius of circle. Dalam kurungan dia ada diameter. So untuk aktifkan diameter, saya akan tunjukkan sebentar lagi. So sekarang ni dia minta untuk letak radius. So kita letak radius dia. Contohnya kita letak radius dia 50, enter. So ini adalah circle berradius 50. Ok, circle 50. Okay, untuk circle yang kita nak ubah menggunakan diameter, C, enter. Okay, kita specify first point dahulu, and then kita cuba ubahkan bawah ni kepada diameter. Okay, macam mana nak ubah? Kita type D, enter. So sekarang ni dia dah minta kat sini, kat bawah kalau kita perasan, specify radius of circle. Okay, sekarang ni dia tak ubah lagi, sorry. Sekali lagi saya ulang, circle, enter, specify first point, kita type D, enter. Ok, kalau tengok bawah tu dia dah ubah specify diameter of circle. Ok, so diameter of circle kita letak, contohnya kita nak letak berapa, 1,5, enter. So ini adalah radius, diameter untuk circle. Kalau kita tengok balik, okay, 150 dia punya diameter. Ok, seterusnya kita menggunakan line part pula. Contohnya dekat sini untuk center dan center radius, center diameter settle. So seterusnya kita nak pakai 2 point. Sekiranya kita ada 2 bulatan, ok, 2 bulatan, dan kita nak buat ada satu lagi bulatan di tengah-tengah ni ataupun di hadapannya, kita mulakan menggunakan 2 point. So kita gabungkan hujung dan hujung. Alright, ataupun kita boleh menggunakan sini, ataupun kita boleh gunakan untuk 2 point di tengah-tengah. Ok, ini untuk menggabungkan 2 point. Sekiranya untuk 3 point, ok, ok, untuk gabungkan 3 point, contohnya saya ada lagi satu circle. Okay, untuk gabungkan 3 point, kita boleh gabungkan di dan juga di sini. Okay, kita gabungkan 3 point. Pastikan dia rapatlah di sini. Okay, selain tu kita boleh gunakan kaedah line. Okay, contohnya kita ada line. Okay, kita ada kaedah line. Di sini ada line. Okay, untuk gabungkan 2 point, kita boleh letak hujung ke hujung sini, ataupun di hujung sini ke sini. Okay, sorry, kita boleh letak ni, sini dan sini. Okay, itu untuk 2 point. Kiranya kita ada lagi satu line untuk buat kita 3 point pula. Okay, untuk 3 point kita boleh connectkan hujung ni dan juga di sini. So, ini adalah connection antara 2 point dan 3 point. Ok, seterusnya kita ada 10 radius dan 10. Ok, selalunya untuk 10 radius ni kita gunakan untuk bulatan yang ketiga lah. Contohnya kita ada satu bulatan di sini, satu di sini, dan kita nak buat lagi satu bulatan dengan ada radius. Ok, caranya adalah kita klik dekat anak panah bawah ni, 10 radius. So, kita ambil tangent di sini, kita ambil tangent di sini. Okay, kita nak letak berapa radius? Contohnya kita nak letak radius dia 100. So, kita dapat bulatan dengan radius 100 bertangent dengan dua bulatan ini.
Okey, yang seterusnya kita ada 10 10 10. Sekiranya ada 3 bulatan. Okey, contohnya ada 3 bulatan. Okay, kita adilkan sikit. Kita ada 3 bulatan dan kita nak ada bulatan di tengahnya, tapi dia bertangen dengan 3 bulatan ni. So kita gunakan kaedah 10 10 10. Kita ambil tangen di hujung sini, di bulatan sini dan bulatan sini. So bulatan yang baru ni bertangen dengan ketiga-tiga bulatan yang baru tadi. Okey. So itu adalah part untuk circle.